ada anak macam pilihan Melin. Saya tertarik dengan perkataan responsibilities yang Tuan sampaikan kan. Sebabnya macam mula-mula saya tertarik macam mana, sebab kami semua daripada jurusan engineering kan. So macam mana Tuan sampaikan permulaan ceramah Tuan, lecture tadi dengan menyampaikan terjemahan ayat Al-Quran, kiranya daripada satu perspektif nak menunjukkan bahawa responsibilities lah, kita ni ada tanggungjawab sebagai, bukannya sebagai belajar, dapat sijil dan balik macam tu ya. So basically lagi satu saya nampak mungkin sebabnya kami ni berada dalam situasi yang macam mana, kiranya bukan situasi yang sekeliling ada fikrah Islam, pemikiran Islam. So basically macam kena sentiasa damping diri dengan Al-Quran lah. Begitu apa yang tadi tafsir tadi. So Al-Quran ni macam sesuai untuk semua kita lah, engineer, baik engineer, doktor ke, even macam semua lah. So itulah sebenarnya basically bukan luahan, macam kita nak share lah kan, apa yang macam reflection daripada seorang anak muda. Masuk ke sini kesimpulannya, damping kerana Al-Quran. Soalan tu juga lagi soalan ni. Yang buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fati. Tadi profesor dia sebut pasal peluang pekerjaan mungkin masa profesor, mungkin profesor kata peluang pekerjaan banyak Dan apa pandangan profesor terhadap yang generasi kami ni adakah semua kena set up syarikat sendiri ke? Atau seorang set up semua masuk syarikat dia macam mana? Pandangan dia. Siapa nak set up siapa kan? Ada siapa kepada pelajar wanita, pelajar perempuan. Kalau sebagai student medik, senang macam kita nampak macam pekerjaan medik tu nampak straight, membantu orang, dapat redha Tuhan. Tapi kalau saya sebagai student engineering ni, macam mana nak suruh dapat buka minda supaya nampak yang apa yang kita orang buat ni sama juga nak dapat redha Tuhan. Sebab yelah buat kapal terbang kan, dengan tolong orang. So macam kalau medik tolong orang straight nampak, okey insyaAllah dapat redha Tuhan kan. Kalau kapal terbang, engineering tu susah sikit. Prof, untuk mengulas soalan terima kasih ya. Okey, kita soalan je lah sebab tak tamat ni. Okey. Maknanya saya rasa yang pertama dengan yang akhir tu dia ada kaitan juga there is a connection between the two in terms of as I said, we have a responsibility as a Muslim person, but because you are in this area, I was saying that we have that same responsibility because we are Muslim first, and because it is a high-tech area and the Muslim Ummah need to be strong, and we have to be achieving. We have to achieve the high-tech as well in order to compete with the rest of the world, basically. Okay.
So maknanya memanglah kita sebagai seorang Islam kita perlu pada mengaji sentiasa melihat ke depan untuk belajar, dan tak kira lah sama dia engineer ke, teacher ke, medical ke. Memang betul, maknanya the medical side looks direct. But if we study the Muslim history, beside yang concern yang ulama-ulama yang dahulu saya daripada yang mengkaji perubatan itu, ramai juga yang mengkaji terutamanya astronomi kalau kita nak kata apa kaitannya, tapi sebenarnya dengan kaji astronomi itu dia lebih mendekatkan diri dia dengan Tuhan dan dia memahami alam itu. Dan begitu juga dari segi engineering ni kita ada kalau dengan aviation maknanya walaupun dalam sejarah barat dia kata yang mula kaji terbang ni Da Vinci kan. Tapi sebenarnya sebelum tu dah ada ulama Islam yang lebih awal Apa? Saya pun tak ingat nama dia. Maksudnya ulama-ulama dulu dia terlibat itu bukan dia sebab benda itu perkara yang lain daripada Islam Maknanya dia melakukan itu sebagai sebahagian daripada dia merasakan tuntutan Islam ke atasnya untuk kekuatan umat. Saya kata tadi maksudnya of course lah dalam Islam pun dia boleh bawa kekuatan umat dengan ada doktor-doktor yang pakar tinggi dan sebagainya. Tapi saya rasa kalau kita nak get the teknologi tinggi itu, kita it is on us untuk mencapai itu, untuk memberi kekuatan kepada umat. Kalau tidak kita sentiasa akan jadi lemah dan akan ditindas yang lain. Jadi kalau kita fikir begitu, maksudnya kita mesti mencari kekuatan itu dan menjadi kuat. Carilah jalan yang boleh kita ni, dan macam mana kita nak dapat jalan ini. Allah sebut dalam Quran kan, allazi jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada sama yang bermaksud maknanya kalau barang siapa yang berjuang di jalan kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Maksudnya memanglah kita rasa macam mana nak buat ni dan sebagainya kita tak ada sumber, kita kurang, orang kita tak apa yang celik pandai tak ramai dan sebagainya. But if we believe in that ayat, Allah mengatakan dia nak kita berusaha, berjuang. Kalau kita mahu take a step, move forward, untuk berjuang, berjihad ni bukan perang saja kan, in all its form, in all the forms of jihad. Then if you really seriously, secara ikhlas nak berjuang, Allah akan tunjukkan jalan tu. Itu yang kita nak. Sebab orang-orang lain ini dia progress dengan logik dia. Logik dia dengan ilmu matematik ke kan. Tapi bila kita selain daripada itu, sebagai ilmu itu, kita ada lagi petunjuk daripada Allah. Itulah yang kita harapkan supaya kita ada kekuatan. Okey, sebenarnya peluang kerjaan tadi memanglah saya sebut maknanya di Malaysia dan juga di seluruh dunia juga kita ada up and down gitu. Jadi bergantunglah pada when you graduate at what point the oscillation is where are we. Tapi tu saya nasihatkan kita patut melihat ke depan, tak kira lah whether it's up or down, kita bersedia. Sebab apa yang berlaku sebelum ni, contohnya in Malaysia 87 there were down
Dan ramai civil engineer contohnya tak ada kerja. Kemudian 97 sekali lagi ya. 91 itu ramai So in fact ramai pensyarah di universiti around the 90s, early 90s keluar dari universiti ya. Banyak kerja kat luar ya. Jadi pensyarah ni gaji rendah ya. So keluar banyak bisnes kat luar, dia keluar, they went out and they get good jobs. And then comes 97, economy down, balik ya. Kurang kerja. So ramai yang masuk universiti balik ya. So maksudnya this thing will happen because itu satu lagi ya, because kita bukan orang Islam, bukannya mengawal ekonomi dunia dan sebagainya, bukan kita yang kawal ya. Jadi kita terpaksa menerima apa saja yang dilakukan ya. Sama ada George Soros buat ke apa ke ya, kita terima dia ya. Masalah itu. Tapi kalau kita boleh bina kekuatan kita, okay, kalau kita yang menentukan nanti, okay, itulah yang akan memastikan dia berjalan dengan baik dan tidak manipulasi dan jadi saya nak mengatakan bahawa yalah, kalau ada peluang pekerjaan tu yalah, kalau tak ada pun kita bersedia apa saja wallah. Terima kasih ucapkan sekali lagi kepada Profesor. InsyaAllah dengan segala nasihat yang diberikan, kita semua dapat menjadi kuat dan mempunyai mindset yang jelas terhadap masa depan supaya kita bersedia apa-apa yang berlaku. Jadi insyaAllah dengan berakhirnya ucapan dan nasihat daripada Prof, maka berakhirlah slot pada petang ini. Terima kasih ucapkan sekali lagi kepada Profesor.